Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua murid tahun 4. Bertemu kita sekali lagi dalam video pembelajaran Sains tahun 4 KSSR Sembakkan. Tajuk kita pada hari ini adalah kita nak belajar tentang kemahiran proses sains iaitu mengawal pembeli ubah. Okey, baik. Selepas habis kamu menonton video ini, kamu kena pastikan kamu dapat menyatakan maksud mengawal pembeli ubah. Apa dia KPS? Apa dia maksud KPS mengawal pembeli ubah? Lepas tu kamu kena berikan 10 contoh parameter saintifik dan kamu kena nyatakan definisi pembeli ubah manipulasi, definisi pembeli ubah bergerak balas dan definisi pembeli ubah malar. Objektif kita hari ini kita nak cerita tentang parameter saintifik yang lebih penting. Okey. Sebab objektif pembelajaran yang cikgu nyatakan 10.1.10 tu sangat advance lah, sangat tinggi lah. Tapi cukup untuk hari ini kamu dapat nyatakan 10 contoh parameter saintifik dan juga definisi beberapa pembeli ubah. Okey, baik. Kita mulakan kemahiran proses sains iaitu mengawal pembeli ubah. Okey, apa dia pembeli ubah? Okey, pembeli ubah ni adalah perkara yang kita nak ukur, perkara yang kita nak hitung, perkara yang kita nak lihat dalam sesuatu uji kaji. Sebelum kita buat uji kaji, sebelum kita menjalankan sesuatu uji kaji, perkara pertama yang kita tentukan adalah pembeli ubah. Jadi, kemahiran untuk mengawal pembeli ubah ini sangat penting bagi seorang pengkaji. Okey, apa dia kemahiran mengawal pembeli ubah ni? Kemahiran mengawal pembeli ubah ialah kemahiran untuk menentukan parameter dan subjek yang tertentu dalam menjalankan sesuatu uji kaji terancang dan sistematik. Pembeli ubah berdiri dengan dua perkara. Okey, perkara pertama parameter dan perkara kedua subjek. Parameter bergabung dengan subjek, maka terbentuklah pembeli ubah. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Bayi sedang ditimbang, di atas penimbang. Jadi, apa yang kita dapat? Kita dapat jisim bayi tersebut. Jisim adalah parameter, bayi adalah subjek. Ini contoh mudah. Contoh mudah yang kamu dapat lihat seharian kamu bila mak kamu bawa adik-adik kamu lah ke klinik kesihatan untuk diperiksa. Inilah perkara pertama yang selalunya misi nurse akan buat lah, itu timbang jisim adik kita tu kan. Jisim tu adalah parameter dan bayi adalah subjek. Cikgu bagi sikit senarai contoh parameter saintifik ya. Ada banyak sebenarnya tapi sedikit lah. Panjang, luas, sisi padu, ketinggian, bilangan, jumlah, suhu. Okey. Nanti kita akan masa kita akan belajar nanti kita akan jumpalah semua perkara-perkara ni dan cikgu akan bincang lagi apa dia panjang. Panjang ni kita ukur dengan menggunakan pembaris. Apa dia luas? Luas kita ukur dengan menggunakan formula. Panjang darab lebar sama dengan luas. Okey, apa dia saiz? Saiz kita ukur dengan memberi satu nilai S small, M medium, L large. Apa dia daya? Daya ni ada satu bentuk tolakan maupun tarikan. Apa dia orientasi? Orientasi ni adalah kedudukan sesuatu objek dalam sesuatu ruang. Ini kita akan belajar nanti insya-Allah. Okey, baik. Sebelum kita lebih lanjut lagi, kita nak memberi sedikit pemahaman tentang parameter saintifik. Apakah definisi parameter saintifik? Okey, parameter saintifik ni adalah nilai kuantitatif atau kualitatif yang diperlukan untuk mengukur sesuatu fenomena yang diperhati berdasarkan teori atau konsep tertentu. Okey, parameter ni mesti ditentukan dalam makmal menerusi uji kaji yang terancang dan terkawal. Sesuatu yang tidak mempunyai nilai, tidak boleh diukur, tidak boleh diperhati dan tidak boleh dihitung adalah bukan parameter. Dia tak ada nilai. Sama ada nilai itu kualitatif ataupun kuantitatif, maka dia bukanlah parameter. Okey, jelas ya? Okey, baik. Ini contoh parameter kuantitatif dengan parameter kualitatif. Apa maksud parameter kuantitatif? Parameter kuantitatif ni dia berdiri atas perkiraan matematik. Dia ada formula, dia ada rumus tertentu untuk menjadikan dia salah satu parameter saintifik. Dia ada perkiraan matematik lah, dia ada nombor, senang cerita, dia ada unit, kilogram, sentimeter, darjah Celsius. Jadi
Ini tanda-tanda kita nak kenal parameter kuantitatif. Okay, parameter kualitatif pula dia berdiri atas pengamatan manusia. Bagaimana manusia mengamati sesuatu perkara? Bagaimana persepsi manusia terhadap sesuatu perkara itu? Contohnya haiwan, burung dengan ikan. Dua haiwan yang berbeza jenisnya. Keadaan apa? Keadaan siang dan malam. Kedudukan di atas dan di bawah, arah timur, arah barat. Jadi ini pengamatan manusia, dia tak ada nilai nombor di situ. Jadi perbezaan di antara parameter kuantitatif dan kualitatif dapat dibezakan dengan penggunaan nombor. Mana-mana yang ada nombor, itu kita nama kuantitatif. Mana-mana yang tak ada nombor, lebih kepada kata sifat, kata adjektif, dia lebih kepada pengamatan manusia. Okey? Baik, kita akan pergi seterusnya. Okey, contoh satu. Bagaimana parameter kuantitatif ini digunakan? Okey, cikgu bagi satu contoh. Satu uji kaji menimbang jisim beberapa orang murid dijalankan dengan menggunakan alat penimbang. Okey. Hanif, dia timbang berat dia dapat 37 kg. Farung, dia timbang dapat 32 kg. Poldi, dia timbang dapat 35 kg. Mizah, dia timbang dapat 31 kg. Nilai kilogram ini telah diberikan oleh satu alat yang nama dia alat penimbang. Okey, alat penimbang ni guna dia untuk menimbang ataupun mengukur jisim badan. Nampak di situ. Jadi jisim badan merupakan parameter yang digunakan dalam uji kaji. Ini contoh 2. Tinjauan terhadap jumlah murid yang mendaftar di 2 buah sekolah telah dilakukan pada hari pertama sesi persekolahan. Okey, jumlah murid yang mendaftar ada seperti berikut. Okey, SK Batu 8 534 orang murid, SKC 656 orang murid. 534 dan 656 adalah nombor yang mewakili jumlah murid yang mendaftar pada hari pertama sesi persekolahan. Berdasarkan rajah ini, jumlah merupakan parameter yang digunakan dalam tinjauan ini. Kita tengok pula contoh 3. Contoh 3 ni contoh parameter kualitatif. Okey, sebuah zoo mempunyai sejumlah haiwan yang berbeza corak pemakanan. Herbivore, ada 3 jenis lah. Herbivore, omnivore dan carnivore. Herbivore adalah haiwan yang makan tumbuhan. Omnivore adalah haiwan yang makan tumbuhan dan daging. Carnivore adalah haiwan yang makan daging sahaja. Okey, haiwan-haiwan ini telah dikelaskan dalam 3 kumpulan utama berdasarkan corak permakanan. Okay, herbivore, omnivore, carnivore merupakan ciri pengelasan haiwan bagi membezakan jenis makanan yang dimakan oleh haiwan tersebut. Okay, berdasarkan rajah ini, jenis merupakan parameter yang digunakan dalam uji kaji ini. Okey, baik. Contoh keempat, parameter kualitatif. Perubahan warna daun pokok getah direkodkan pada 2 musim yang berbeza. Okey, semasa musim kemarau, jumlah hujan yang turun berkurang. Pokok getah tidak mendapat air yang mencukupi. Apa jadi dekat pokok getah? Ya, daun-daun pokok getah akan bertukar warna daripada hijau menjadi kuning dan merah kepirangan. Okey, perubahan warna pokok getah ni diperhatikan. Jadi manusia mengamati perubahan warna. Pengamatan manusia ini telah menjadikan warna sebagai parameter kualitatif. Okey, kalau kita nak cerita perubahan warna ni, fenomena ni satu penerangan yang sangat rumit lah. Bukan rumit, dia banyak proses. Dia bergantung kepada proses chemical dekat daun, klorofil, dan seterusnya, bagaimana warna tersebut, bagaimana kita melihat kenapa ada warna. Dia banyak peringkat-peringkat. Nanti insya-Allah kamu akan belajarlah lagi. Naik tingkatan 1, tingkatan 2 masuk universiti, kamu akan belajarlah. Kenapa ada warna? Kenapa warna ada 7 je, tak boleh banyak. Okey, jadi berdasarkan pemerhatian ini, maka warna merupakan parameter yang diperhatikan. Okey. Berkaitan dengan warna, nak tarik perhatian kamu sikitlah. Sebenarnya warna ni sangat menarik lah ya. Mari kita lihat pada jadual warna pada spektrum cahaya ni. Kita ada berapa warna? Kita ada ungu, biru, hijau, kuning, jingga, merah, ni semua warna pelangi kan. Okey, warna merupakan parameter kualitatif. Dia merupakan pengamatan manusia. Tapi saintis telah buat kajian dan mereka telah memberi nilai kepada warna-warna tadi, nilai kuantitatif. Contohnya panjang gelombang, frekuensi, tenaga. Frekuensi ni getaran, berapa getaran sesaat.
yang dihasilkan oleh warna ungu, warna biru, warna hijau, warna kuning, warna jingga, warna merah. Jadi panjang gelombang, frekuensi tenaga ini merupakan pembeli ubah. Okay? Panjang frekuensi tenaga adalah parameter kuantitatif. Okay, boleh faham? Boleh faham setakat ni? Okay, baik. Cukup untuk ni, untuk parameter. Cikgu nak share lagi satu slide. Apa maksud pembeli ubah? Okey. Hafallah dulu, nanti untuk kelas-kelas, untuk video-video selepas ini kita akan bincang satu persatu lah. Pembeli ubah manipulasi itu macam mana, bergerak balas itu macam mana, malah tu macam mana. Okey, pembeli ubah manipulasi ini adalah perkara yang kita tentukan sebelum melakukan uji kaji. Pembeli ubah bergerak balas pula perkara yang kita nak lihat pada hasil uji kaji tersebut. Apa yang kita nak lihat? Okey, pembeli ubah ini malah pula lah perkara yang kita tetapkan, kita samakan sebelum, semasa dan selepas uji kaji. Okey, tonton video ni berkali-kali. Hafal apa maksud pembeli ubah dan cuba nyatakan 10 contoh parameter saintifik. Sangat bergunalah untuk kelas seterusnya nanti. Untuk kita lebih mendalam, untuk kita cerita bagaimana kita boleh mengawal pembeli ubah. Bila kita lihat sesuatunya, kita terus nampak pembeli ubah di situ. Contohnya bila kita pergi pasar. Kita pergi pasar kan. Duduk je depan pintu pasar, kita dah nampak dah pembeli ubah manipulasi. Cara dia macam mana? Kita tentukan dulu parameter-parameter yang ada di pasar tersebut. Contohnya bilangan, jenis, saiz, keadaan, bau, suhu dan macam-macam lagi. Selepas kita berjaya mengesan parameter, baru kita akan dapat mengesan pembeli ubah. Contoh, cikgu bagi contoh lah. Contoh jenis makanan yang dijual di pasar. Jenis makanan adalah pembeli ubah. Okey, bilangan pembeli. Bilangan ikan yang dijual. Jisim sayur yang ditimbang. Itu semua pembeli ubah tu. Jisim adalah parameter, sayur adalah subjek. Jisim campur dengan sayur akan jadi jisim sayur. Jisim sayur adalah pembeli ubah. Banyak lagi cerita yang menarik kita boleh kongsi tentang pembeli ubah ni. Harap kamu belajarlah rajin-rajin, insya-Allah. Okey, sampai dulu setakat ini. Insya-Allah kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.